Saya ingat lagi bahawa sebelum pilihan raya, salah seorang menteri yang berjumpa dengan saya, yang cuba untuk menarik saya untuk meninggalkan perjuangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, tidak lain tidak bukan daripada orang sama yang mengepalai gerakan Dalam Bersatu pada hari ini untuk membuang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia memanggil saya ke pejabatnya, dan bila berjumpa, dia jugalah pada masa tersebut apabila berkuasa dalam UMNO berkata bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin gila jawatan untuk jadi Perdana Menteri. Sebab itu dia masih menyerang Datuk Seri Najib Razak. Malangnya orang sama ini diberikan kuasa yang sangat besar untuk menentukan hala tuju Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Individu ini tidak lain tidak bukan daripada Hamzah Zainuddin. Ada banyak perkara lain yang boleh dikongsikan, tapi saya kekalkan di sini dahulu kerana saya nak ingatkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, ingatlah siapa yang benar-benar merupakan rakan kamu dalam keadaan susah dan senang, dan siapa yang meninggalkan kamu, menikam kamu di belakang apabila kamu tidak ada kuasa lagi sampai melabel kamu sebagai seorang yang gila jawatan dan hanya ingin menjatuhkan Datuk Seri Najib apabila zaman BN kerana ingin jadi Perdana Menteri. Perkara ini penting kerana Bersatu diasaskan oleh mereka yang mahukan kebenaran dan keadilan dan sanggup meninggalkan apa jenis habuan dan jawatan kerana mereka mahukan Malaysia yang lebih bersih. Saya berharap bahawa kemelut politik ini dapat diselesaikan apabila kita mengembalikan mandat kepada akar umbi. Bersatu telah pun ditubuhkan dalam 4 tahun, tetapi belum pernah sekali pun kita adakan pemilihan parti. Biarkan masa depan parti ditentukan oleh akar umbinya, kerana akar umbi itulah yang membangunkan parti ini bersama. Kalau betul kita tidak ada sokongan daripada akar umbi Bersatu, biarlah saya, Tun Datuk Seri Mukris dihukum di tangan ahli akar umbi Bersatu, bukan dihukum oleh mereka yang baru menyertai Bersatu daripada UMNO, meninggalkan UMNO. Kata mereka akan pecah belahkan UMNO, kata mereka akan haramkan UMNO apabila menyertai Bersatu, akan cuba hapuskan UMNO ini. Tapi sekarang apabila masuk ke dalam Bersatu, membuat perkara yang berlainan. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada rakan-rakan saya dalam UMNO Barisan Nasional. Saya tidak bermusuhan dengan semua dari mereka, ada yang baik, yang muda-muda. Tetapi saya rasa kalau mereka tahu niat sebenar pimpinan yang sekarang memecat Tun, today they come for us, tomorrow they will come for all of you. Kalau mereka yang baru menyertai Bersatu boleh lakukan ini kepada pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kita tahu apa plan mereka. Mereka dah bentangkan kepada kita sebelum ini. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada rakan-rakan baru UMNO ya, untuk bekerjasama dengan Hamzah Zainuddin yang pernah menikam kalian, menikam kami, dan selepas ini they will come for you. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada apa-apa soalan tambahan? YB, mungkin kali pertama YB dedahkan mengenai tawaran atau ajakan daripada YB Hamzah Zainuddin YB. Ya. Bila kejadian itu berlaku YB, dan boleh YB ceritakan macam mana situasi keadaan pada itu, apa kepentingan yang diharap daripada YB? Ini sebelum pilihan raya, apabila saya masih bersama dengan Tun, Tan Sri dan Datuk Seri Mukris. Perjumpaan berada di pejabatnya di tingkat paling atas, dan pada perjumpaan tersebut dia menerangkan kenapa saya patut meninggalkan Tun, Tan Sri dan Datuk Seri dan tidak lagi bersama dengan mereka dan untuk bersama dengan Datuk Seri Najib Razak. Dalam perjumpaan tersebut, dia ada berikan pandangannya tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, tentang Tun dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan pada masa tersebut, dia memilih untuk berpihak kepada Datuk Seri Najib Razak dan berkata, serangan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu hanya dilakukan kerana Tan Sri pada masa tersebut sebagai timbalan Presiden UMNO ingin jadi Perdana Menteri Malaysia dan ingin dan menyerang Najib untuk jadi Perdana Menteri Malaysia. Perkara ini saya pernah kongsikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun Yang Berhormat Presiden saya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi saya rasa perkara ini
deep down dia tahu benda ni betul dan kita biarkan dia menentukan lah hala tuju. Tuan-tuan, saya rasa kena ingatkan jugalah. Sekarang ni saya tahu nampak macam ada isu perpecahan di kalangan Bersatu. Ramai orang yang tanya kenapa kita memilih jalan ni, kenapa tak ikut Tan Sri. Saya cakap tuan-tuan, kalau kita ikut Tan Sri, tak payah pun saya ada kat sini ni. Mudah hidup. Sila-sila jadi Timbalan Menteri KBS. Kan? Tapi kita buat keputusan ni kerana kita tahu apa yang betul, apa yang salah. Saya MPT, saya berada dalam mesyuarat. Kita tahu kenapa kita berada sini, kenapa kita berjuang. Politik bukan nak hidup, nak cari duit, nak senang. Politics is about the plight of the people. It's about fighting for the people, it's about fighting for the principles. Jadi kalau perkara prinsip pun saya tak boleh pegang, saya tak rasa kita patut berada dalam politik lah. Kerana nilai dan juga semangat kami, prinsip kami berdiri di sini, kami dah sorohah, orang kata kan. Kadang-kadang saya pun boleh juga cakap contoh kan. Saya sorohah, saya dah terangkan semua perkara, apa yang berlaku, apa pendirian armada, apa pasal-pasal tambahan yang Saudara Rizwan dah sebut. YB Syed Saddiq pun dah cerita apa yang dah berlaku Hamzah Zainuddin ni, macam mana karakter dia sebelum PRU. Sebab tu waktu mula nak join pun saya kurang minat sikit, tapi tak apalah, dah jadi. Way forward, kami minta untuk adakan mesyuarat EJM. Itu hak atau undi, parti ini hak atau undi. Give it back to the people, give it back to the grassroots. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya nak tahap. So when you were asked to support Dr. Sri Najib, were there any offers made to you? There were many which are already discussed before, but now moving forward is to assess the honesty of the very leader who claims to be the strongest backer of Tan Sri Muhyiddin Yassin. While at that time, it was categorically different. I think that's why I implore for Tan Sri Muhyiddin Yassin to really look into those who is backing him today. YB, pasal permintaan armada tadi untuk adakan EJM khas dan juga isu kebijakan di mana armada sendiri tidak berkuasa ini, dan sekiranya dua perkara ini masih tidak ada penyelesaian dalam tempoh untuk terdekat ataupun jangka panjang, adakah pihak armada bertimbang untuk membawa kemelut yang berlaku ini kepada pihak undang-undang, iaitu mahkamah ataupun melalui aduan rasmi kepada ROS? Kita akan ikut saluran yang sedia ada, mengikut perlembagaan parti, iaitu untuk memastikan bahawa pihak kami didengari, kira ke ROS, rayuan dan selepas itu untuk ambil tindakan undang-undang, tapi kita akan ikut saluran yang sedia ada. Saya terlupa nak maklumkan lagi satu perkara yang sangat penting. Saya ingat sebagai salah seorang pengasas Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dalam proses untuk merangka perlembagaan bersatu, kita tidak ikut perlembagaan UMNO dalam salah satu perkara yang sangat mustahak, iaitu hak untuk mempertahankan dan membela seorang yang dituduh dalam parti tersebut. Sebab perlembagaan kami tidak memberikan kuasa mutlak kepada majlis pimpinan tertinggi untuk membuang seseorang adalah kerana pengalaman yang dilalui sendiri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dilucutkan jawatan sebagai timbalan Presiden UMNO, dia tidak diberikan hak untuk membela dirinya, tidak dipanggil ke lembaga disiplin, dan apabila dilucutkan tidak diberikan hak untuk membentangkan pendirian dan mengapa dia mengambil pendirian tersebut. Dan apabila kita merangka perlembagaan di mana saya sebagai salah seorang pengasas memainkan peranan yang penting, perkara ini dibincangkan dan sebab itu klausa yang ada dalam perlembagaan UMNO tidak ada dalam bersatu, dan kita memberikan kuasa kepada lembaga disiplin supaya mereka yang dituduh dapat membentangkan pendirian dan mengapa pendirian itu diambil. Persoalannya, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui pengalaman tersebut yang memakan dirinya pada masa tersebut, kenapa sekarang dia melakukan perkara yang sama yang dia tolak dan tentang apabila berada dalam UMNO, dan buat perkara yang sama kepada pimpinan bersatu? Saya juga nak tekankan lagi sekali, it cannot be clearer. Sebab saya kata ia tidak adil apabila hak kami tidak didengari,
adalah hujah yang diguna pakai untuk terus memecat kami itu tidak betul dan tidak bersandarkan kepada fakta yang sebenar. Saya katakan ini kerana hujah yang diguna pakai adalah apabila kita duduk di kerusi pembangkang bersama dengan Pakatan Harapan. Maksudnya, keahlian kami terlucut. Saya berurusan dengan pihak parlimen, berurusan dengan pejabat Tan Sri Speaker yang menanyakan terus kepada saya dan pimpinan 4 ahli parlimen yang lain, mana kami akan duduk? Adakah kami akan duduk di kerusi pembangkang, iaitu kerusi Pakatan Harapan, kerusi kerajaan ataupun di tengah-tengah? Saya ingin tekankan di sini, izinkan saya baca. Salam. Selepas perbincangan dengan rakan-rakan, saya mahu sahkan bahawa Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukhris, Yang Berhormat Amiruddin, saya dan Dr. Mazli tidak duduk bersama dengan Perikatan Nasional kerana PM tidak wujud dan Parti Bersatu tidak pernah bersetuju untuk menjalinkan kerjasama dengan UMNO. Kami juga tidak duduk bersama dengan Pakatan Harapan. Kami 5 ahli parlimen bersatu akan duduk di tengah kawasan bebas sebagai ahli parlimen bersatu. Perkara ini penting kerana ini adalah pendirian terakhir yang disampaikan kepada pihak parlimen. Sebab itu tuduhan di mana kami duduk di tempat Pakatan Harapan itu tidak sama sekali betul. Dan sampai hari ini, seperti rakan-rakan media tahu, Kerajaan Perikatan Nasional itu tidak berdaftar dan tidak rasmi. Sampai GPS sendiri tolak dan kata mereka tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Pimpinan tertinggi UMNO berkata mereka tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Dan pendirian mereka adalah pendirian ahli parlimen untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan pendirian parti. Persoalannya, kalau semua parti ini tidak menjalinkan hubungan kerjasama dengan Bersatu, dan ini adalah sokongan individu ahli parlimen, apakah sebab yang boleh diguna pakai untuk terus memecat 5 kepimpinan Bersatu kerana memilih untuk duduk di tengah dan tidak bersama dengan kerajaan yang tidak didaftarkan dan diiktiraf, iaitu Perikatan Nasional, tetapi sekadar sokongan majoriti ahli parlimen. Perkara ini penting kerana ia berkait rapat dengan perlembagaan yang digunakan oleh Saudara Hamzah Zainuddin untuk melucutkan atau untuk memecat 5 orang pemimpin Bersatu. Mereka perlu jawab kerana perkara ini berkenaan dengan perlembagaan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Baik, terima kasih. Wadi boleh komen tak tentang gambar yang viral semalam, pertemuan Tun M dengan Presiden. So adakah Armada maklum tentang pertemuan tersebut dan apa tujuan sebenar pertemuan tersebut? Kami berdua berada dalam majlis pimpinan tertinggi Bersatu. Mesyuarat tergempar yang dipanggil pada minit yang terakhir pada hari Ahad. Saya nak terangkan di sini seterang-terang mungkin. Dan kalau saya salah, boleh ambil tindakan mahkamah atau undang-undang. Saya akan gunakan tarikh, masa, siapa yang hadir supaya perkara ini dapat disahkan. Pada hari Jumaat, sebelum mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang terakhir, pada pukul 3 petang, bertempat di Yayasan Bohari, ada perjumpaan Biro Politik Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dihadiri oleh Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Mukhris Mahathir, saya, Datuk Marzuki, Ketua Penerangan Razi Jidin, dan bersama dengan Bendahari Datuk Saleh Bajuri. Dalam pertemuan tersebut, kita dimaklumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin
dan juga oleh Datuk Seri Azmin Ali yang diwakili oleh Dr. Razi Jidin yang pada masa tersebut merupakan Timbalan Menteri Ekonomi, Timbalan Menteri kepada Azmin Ali, bahawa pada malam ini, kerana malam tersebut akan ada Majlis Presiden Pakatan Harapan, Tun akan diasak dan didesak untuk letak jawatan serta-merta oleh pimpinan Pakatan Harapan. Desakan itu, jika tidak berjaya, akan didatangi dengan desakan untuk terus melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan untuk terus menentukan tarikh bukan sahaja selepas APEC tapi pada bulan Mei, contohnya 22 Mei, untuk Tun letak jawatan serta-merta. So apabila perkara itu dimaklumkan, pimpinan Bersatu agak gusar dengan apa yang berlaku kerana tidak pernah ada perbincangan ini bersama dengan pimpinan Pakatan Harapan. Dan dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Azmin bahawa perkara ini telah pun disahkan dalam mesyuarat tertutup bersama dengan keadilan dan pada masa yang sama maklumat yang diterima oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum perkara itu berlaku, Tan Sri membentangkan bahawa sebab itu ada keperluan untuk kita tidak lagi bersama dengan Pakatan Harapan, meninggalkan Pakatan Harapan dan untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Tetapi Tun Dr. Mahathir berkata, sampai hari ini desakan-desakan seperti itu tidak berlaku. Kalau betul, kita tunggu dan lihat apa yang berlaku pada waktu malam. Sebab itu bila tibanya Majlis Presiden Pakatan Harapan, desakan-desakan ini tidak berlaku sama sekali. Kalian dah dengar audio klip yang dikeluarkan. Masuk-masuk mesyuarat, semua pimpinan tertinggi telah pun bersetuju bahawa Tun akan kekal sebagai Perdana Menteri. Sebab itu saya sendiri terkejut kerana sebelum mesyuarat tersebut kita ditaklimatkan benda yang lain. Tun dihasut dengan maklumat yang salah bahawa dia akan dijatuhkan, dan sebab itu wujudnya keperluan untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan menubuhkan kerajaan baru. Sebab itu selepas mesyuarat tersebut, kita adakan satu sidang media bersama yang turut dihadiri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, duduk bersama. Dan sidang media tersebut menunjukkan kebersatuan kita. We were united and we were together. Sebab kita rasa krisis itu tamat. Malamnya, pada hari Ahad, tiba-tiba kita mendapat maklumat akan ada MPT tergempar. Isu tidak dimaklumkan apa yang akan dibincangkan. Sebelum majlis mesyuarat pimpinan tertinggi pada hari Ahad dalam pukul 10.30, ada satu pre-council yang diadakan di antara Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Mukris, Menteri Besar Perak, Faizal Azumu, saya, Syed Saddiq, Dr. Marzuki dengan Datuk Nadin dan Datuk Hamzah Zainuddin. Sebelum kita masuk ke majlis pimpinan tertinggi Bersatu. Di situ Tun merayu lagi sekali, tolong jangan buat perkara ini. Apa yang korang atau kalian katakan sebelum ini bahawa saya akan didesak untuk letak jawatan, bahawa saya akan ditikam dari belakang, tidak berlaku sama sekali. Kenapa masih ingin jatuhkan kerajaan mandat rakyat? So Tun dah tekankan. Dan pada mesyuarat tersebut itu sendiri, pre-council, Tun dah kata, sebab itu tidak ada keperluan untuk kita adakan mesyuarat tergempar majlis pimpinan tertinggi. Sebab pre-council itu berada di pejabat pengurusi sebelah saja bilik mesyuarat MPT, di mana MPT telah pun berhimpun. Sampai bila Tun katakan itu pada pre-council, akhirnya pimpinan semua bersetuju. Baiklah Tun, kita tidak lakukan. Tetapi apabila Tun suruh batalkan mesyuarat majlis pimpinan tertinggi, Tan Sri kata jangan. Tak apa, kita maklumkan keputusan pre-council kita ke dalam mesyuarat majlis pimpinan tertinggi. Sampai bila Tun masuk, Tun mula berucap dalam 40 minit menerangkan kenapa. Sebab itu apabila ada orang yang leak audio ini, saya desak mereka kalau betul-betul jujur nak tahu niat sebenar, tolong leak semua klip audio itu kerana kalian semua akan dengar Tun merayu dalam 40 minit pertama itu untuk kekal setia bersama dengan kerajaan mandat rakyat. Tun kata bahawa sebelum ini kamulah yang kata bahawa Tun akan didesak jawatan.
bahawa Tun kena letak jawatan serta-merta, bahawa Tun akan didesak lakukan ABC. Tetapi dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, semua itu tidak sama sekali berlaku. Dan Tun merayu berkali-kali. Saya ada di dalam, sebab itu saya dengan Ulia kata, berapa kali lagi korang nak desak Tun? Tun kata sekurang-kurangnya 3 kali sampai akhirnya dia kata, jangan paksa saya gadai prinsip saya. Bila saya kata saya akan letak jawatan selepas efek, saya akan letak jawatan selepas efek. Sampai kali terakhir, dan ini merupakan pendedahan baru juga, dan kalau saya salah, boleh ambil tindakan undang-undang, dan saya berharap mereka yang ada audio klip penuh ini berani untuk dedahkan perkara ini. Kerana mesyuarat itu sangat panjang. Kerana Tun kata, jangan, ini tindakan yang teruk. Ya, saya kena akur kepada keputusan parti, tapi saya tidak bersetuju. Ini tindakan yang teruk. Mereka tak habis-habis kata, jangan risau Tun. Tun akan kekal sebagai Perdana Menteri, cuma akan tukar daripada Perdana Menteri Pakatan Harapan ke Perdana Menteri Perikatan Nasional. Semua jenis hujah undang-undang digunakan. Kata, tak perlu, akan ada 133 SD akan diberikan terus. Yang bila 133 SD diberikan kepada Agong, Tun kekal sebagai PM, cuma tukar kerajaan. Tapi Tun kata, dia tak nak jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional, dia akan letak jawatan. Dan dia kata tu berkali-kali. Tapi orang itu juga sama kata, tak Tun, jangan risau, dia tak perlu letak jawatan pun. Dan bila sudah lama bermesyuarat, akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri berkata bahawa, Tun, kalau kita tidak keluar daripada Pakatan Harapan sekarang, saya baru dapat mesej bahawa Datuk Seri Azmin Ali dan kumpulan ahli parlimennya akan keluar daripada Pakatan Harapan, with or without you. 13 ahli parlimen bersatu, yang dari UMNO menyertai bersatu, akan meninggalkan Pakatan Harapan with or without us. Dengan itu, kerajaan akan terbubar. Tangan Tun terikat. Sebab itu saya ingat dalam mesyuarat saya bersuara, saya kata, ini merupakan salah satu ugutan. Belum apa-apa lagi, belum kita dikatakan ingin bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional, diugut oleh kawan kita sendiri. Kalau kita tidak mengambil pendirian untuk keluar daripada Pakatan Harapan, dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, 13 ahli parlimen bersatu daripada UMNO yang meninggalkan UMNO, menyertai bersatu, akan keluar daripada Pakatan Harapan, dan geng Azmin Ali akan keluar daripada Pakatan Harapan dan kerajaan terbubar. Put yourself in Tun's shoes. Sebab itu, pada mesyuarat itu sendiri, kita dimaklumkan bahawa Tok Guru Hadi, Zahid Hamidi, beberapa pimpinan tertinggi lain sedang menunggu untuk Tun. Dan mereka ingin berjumpa dengan Tun. Dan Tun kata, bila? Tun pun tidak tahu. Dan mereka ingin memastikan bahawa Tun bersama pergi ke istana untuk memberikan sokongan Kerajaan Perikatan Nasional yang baru. Tetapi apabila mereka pergi ke rumah Tun, berjumpa Tun, Tun sendiri kata bahawa dia tidak akan pergi ke istana. Dan dia tidak bersetuju dengan apa yang dicadangkan. Sebab itu akhirnya, apabila rombongan ke istana itu berlaku, Tun tidak sama sekali pergi ke istana. Dan apabila ada perjumpaan tergempar di Hotel Sheraton, Tun tidak tahu. Saya katakan ini kerana setiap ahli parlimen bersatu pada malam tersebut mendapat panggilan untuk hadir ke Hotel Sheraton, dan kita dimaklumkan Tun tahu dan ini adalah arahan. Saya dapat panggilan tersebut. Saya tidak ingin tertipu lagi kerana pada pagi tersebut semua orang maklumkan Tun wants us to do this. Hamzah Zainuddin dengan Zaid Ma'arif akan beritahu orang, Tun nak ini, Tun nak ini. Tapi bila saya semak dengan Tun, kata tidak. Sebab itu sebelum perjumpaan di Hotel Sheraton, berjam 7.45 selepas solat maghrib, boleh semak dengan guide di rumah Tun, saya pergi ke rumah Tun. Bersama dengan saya selepas itu adalah Ketua Serikandi Rina Harun. Kerana kita nak dapat penjelasan terus daripada Tun sendiri. Kami berdua jumpa Tun, dan apabila kita jumpa Tun, kita tanya Tun, adakah Tun tahu bahawa
kita ada perjumpaan tergempar di Hotel Sheraton. Dan Tun terus tanya, apa yang akan berlaku kat Hotel Sheraton? Dan bila kita terangkan, Tun marah. Dan dia katakan lagi sekali, tak tahu berapa kali saya nak kata, jangan buat benda ni. Sekarang kita sedang tempuhi COVID. Ekonomi tidak stabil. Saya dah kata saya akan letakkan jawatan selepas APEC. Kenapa mereka tetap nak lakukan ini? Dan saya tanya kepada Tun, kerana Tun tidak tahu tetapi nama Tun telah pun digunakan, apa yang perlu saya dengan Rina Harun lakukan? Kerana semua ahli parlimen bersatu telah pun dipanggil untuk pergi ke Hotel Sheraton. Pimpinan tertinggi UMNO dan PAS ada di sana juga. Dan kami dimaklumkan, bagi diri saya, Sadiq, you go dan berhujahlah cara kamu berhujah semasa mesyuarat majlis pimpinan tertinggi pada waktu pagi. Dan bila saya pergi, mesyuarat itu telah pun dibatalkan. Cuba ingin memaklumkan bahawa kerajaan PH akan ditumbangkan, tunggu masa. Dan untuk mencetuskan krisis politik, perjumpaan di Hotel Sheraton itu ada. Saya maklumkan kepada ahli parlimen bersatu yang hadir bahawa Tun tidak bersetuju. Tun tidak dimaklumkan berkenaan perjumpaan ini. Mereka mungkin tidak senang dengan apa saya katakan. Tapi sama seperti saya berhujah pada waktu pagi di majlis pimpinan tertinggi, perkara ini harus dipertahankan, kebenaran itu harus dipertahankan. Sebab itu saya pelik bila diorang kata, jangan kita main politik semasa musim COVID. Itu adalah hujah yang Tun pakai untuk kata, jangan lakukan perkara ini. Biarkan dia letak jawatan selepas APEC. Biarkan dia ikut ketetapan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Sebab itu apabila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan nama Tun, saya cabar mereka lawan fakta saya pada hari mana, pukul berapa. Sebab apabila Zaid Maharib, setiausaha politik Tun kata, malam Tun lakukan ini. Kalau betul, kenapa Tun keluarkan surat pemecatan Zaid Maharib 1 hari selepas majlis pimpinan tertinggi di mana dia menikam Tun dari belakang? Kenapa Tun nak keluarkan surat pemecatan kalau betul Zaid Maharib ini mengikut saja kata Tun? Realitinya, mereka ini menghasut Tun daripada awal bahawa Anwar akan lakukan undi tidak percaya. Bahawa Datuk Seri Anwar melalui Majlis Presiden akan mendesak Tun untuk letak jawatan serta-merta. Tetapi semua perkara itu tidak berlaku sama sekali. Tetapi mereka mengambil pendirian untuk meneruskan the scheme of things yang mereka nak buat with or without Tun Dr. Mahathir Mohamad. I want to put this on the record supaya semua orang tahu kenapa kemelut politik ini berlaku. Ini bukan kerana Tun Dr. Mahathir secara tiba-tiba meletakkan jawatan. Ia berlaku dan bermula daripada perancangan yang agak rapi sebelum itu. Dan apabila Tun tidak bersama, orang-orang ini berjumpa dengan Tan Sri supaya Tan Sri dapat mengepalai gerakan itu. Ya, memang betul kerajaan Pakatan Harapan tidak sempurna dan ada masalahnya. Tetapi pendirian kami, kalau betul kami tidak dapat berkhidmat kepada rakyat dan mengikut apa yang rakyat mahukan, biarlah kita dihukum di tangan rakyat sendiri di pilihan raya selepas tempoh masa 5 tahun. Dengan cara ini yang jelas salah, menggunakan pintu belakang, skimming, pembahagian ganimah untuk membelakangkan hak rakyat, ini salah. Tan Sri Muhyiddin Yassin kata banyak kali, kalau kita kekal dalam Pakatan Harapan, kita akan kalah tersungkur pada pilihan raya yang akan datang. Saya jawab, lebih baik kita kalah tersungkur di tangan rakyat daripada dilihat bersekongkol dengan mereka yang bergelumang dengan rasuah dan akhirnya ditikam pada minit-minit terakhir. Let us lose in the hands of the people, or at least try winning. Terima kasih. Saya rasa agak panjang lah sesi kita. Banyak soalan kita dah jawab.
saya kira tak ada soalan lain kan. Dengan itu saya tutup sidang media kita dan saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan media. Minta maaf hari ini sedikit emosi, saya rasa lama juga Armada tak jumpa dengan ketua media. Cuma these are what has happened, transpired, and this is why we chose this path. Saya harap tuan-tuan, puan-puan semua dapat terus berkhidmat, kesihatan dan selamat Hari Raya kepada mereka yang mempunyai sambut Hari Raya lah. Terima kasih. Terima kasih. Hari Gawai juga dan Pesta Keamatan untuk kawan-kawan kita daripada Sabah Sarawak. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.